إنك حميد مجيد. Summa ma ba'd. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita telah selesai salat tarawih pada hari ini. Pun begitu qiyam Ramadan tak habis lagi. Sampai ke subuh nanti insya-Allah. Nabi sebut man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang qiyam Ramadan, dia akan dapat keampunan daripada semua dosa. Ada satu hadis yang Nabi, syok tengok Ustaz Amin. Ada satu hadis yang Nabi sebut dan direkodkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair. Waktu itu Imam Kabair cerita dalam satu bab berkaitan tentang dosa meninggalkan puasa. Tak puasa, kita kira tak puasa. Hujung tu dia masukkan satu hadis yang Nabi kata berdebulah hidung orang yang bila dia sampai bulan Ramadan, tapi bila habis Ramadan dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Malang bagi dia, rugi bagi dia. Kita minta Allah Ta'ala tak jadikan kita sebahagian daripada orang berkenaan. Dan alhamdulillah di dalam bulan Ramadan disebut sebagai syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran padanya. Dan kita tahu, kita daripada kecil sampai ke besar ni dah, bulan Ramadan bulan paling banyak kita baca Quran. Kalau nak banding dengan bulan-bulan yang lain, bulan paling banyak kita baca Quran adalah bulan Ramadan. Apatah lagi kita ada salat tarawih yang tu imam baca Al-Quran. Kita tarawih alhamdulillah tadi kita baca surah At-Taubah, ada 4 muka surat kita habis. Syok sungguh. Cerita satu. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Cerita orang-orang dulu yang mula-mula peluk Islam daripada kalangan muhajirin dan juga ansar. Orang ni orang yang bagus dan juga orang-orang yang ikut depa. Cerita yang tu. Lepas tu masuk cerita yang lain pula. Cerita berkaitan tentang sedekah. Kemudian cerita rakaat ketiga, keempat. Inna Allah ashtara minal mu'minin. Allah Ta'ala beli dengan orang mukmin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala beli apa daripada orang mukmin ni? Allah Ta'ala beli diri mereka. Allah Ta'ala beli harta mereka. Allah Ta'ala nak bayar pakai apa? Allah Ta'ala nak bayar pakai syurga. Hari ni insya-Allah kita nak sebut tentang cerita kisah Az-Zubair bin Al-Awwam, yang mana dia ni termasuk dalam kategori ni. Dia kategori As-Sabiqun Al-Awwalun, orang yang mula-mula memeluk Islam, yang kita kata generasi awal. Kita tahu bahawa As-Sabiqun Al-Awwalun, orang yang mula-mula memeluk Islam, kita tak boleh sentuh dia, tak boleh nak suuzon kepada mereka. Ini pendiriannya. Demikian juga dia ini telah membuktikan bahawa dia jual diri dia jual harta dia. Dia bukan orang miskin, orang kaya, asal daripada anak orang kaya, dan dia sendiri kaya raya. Saya kita cerita, dia mati tinggal duit dah dibahagi 3 orang ni. Dah bagi 3, dah habis dah cerita bab apa dia, bab kubur mayat semua cerita habis dah. Kalau ada hutang cerita habis dah. Yang last sekali nak bagi kat waris ni, dia punya harta daripada sudut duit dia 1,200,000 dinar. Tu dia bukan sikit-sikit. Bukan sikit-sikit. Dia jual semua, dia jual harta dia. Harta dia diberikan untuk agama, dan dirinya dia masuk dalam perjuangan. Siapa orang ni? Bahkan Nabi kata hawari, dia ni adalah hawari aku. Dia adalah pengikut setia aku. Dia adalah orang kanan aku. Siapa dia ni? Kita nak cerita tentang dia ni hari ni insya-Allah. Nama dia Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Sebab apa saya nak sebut nama dia? Sebab bila kita sebut nama dia, kita akan tahu hubungan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia
Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid. Kita ni mengaji sirah tak banyak sangat. Tapi kalau takat Khuwailid, kita tahu siapa? Kita tahu bini Nabi yang nombor 1, yang Nabi cukup sayang, namanya Khadijah bintu Khuwailid. Ada kesamaan di sini. Kan? Dia ni nama Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid. Jadi dia ini adalah anak kepada saudara Nabi kepada Khadijah. Khadijah ada abang ataupun adik dia yang bernama Al-Awwam. Al-Awwam ni ada anak. Anak menakan ada? Ada anak. Anak dia ni yang dinamakan Az-Zubair. Mak dia pula siapa? Mak dia Safiyah. Mak dia Safiyah binti Abdul Muttalib. Ni siapa dia? Ni mak menakan Nabi. Mak saudara Nabi yang ni. Jadi hubungan dia dengan Nabi cukup dekat, cukup rapat. Dan nanti bila dia besar, dia pergi hijrah, nanti kita cerita, dia akan kahwin dengan seorang perempuan bernama Asma binti Abu Bakar. Ini anak Abu Bakar. Jadi dia ni cukup bagus ni. Daripada sudut keturunan cukup bagus. Pun begitu kita tahu. Tadi dalam salat tadi pun surah Taubah juga menyebutkan berkaitan tentang doa kepada, hukum doa kepada orang yang bukan Islam. Orang yang telah meninggal dalam keadaan bukan Islam. Seperti mana cerita Nabi Ibrahim yang doa kepada bapa dia. Doakan keampunan kepada bapa dia. Setelah dia mengetahui tentang ketidakbolehan kepada doa kepada orang bukan Islam setelah dia mati, maka Ibrahim meninggalkannya. Sebab kita tahu ada orang yang dekat dengan Nabi, dia sayang sungguh dengan Nabi, tapi matinya dalam bukan Islam. Abu Talib sayang sungguh dekat Nabi, cinta sungguh dia kepada Nabi, bahkan tak ada orang boleh buat apa-apa dengan Nabi selagi dia masih hidup. Dia mati dalam keadaan kata ala millati Abdul Muttalib. Aku mati dalam keadaan agama yang dibawa oleh Abdul Muttalib, bukan agama Nabi Muhammad. Tapi kawan ni cukup bagus. Dia ni Islam. Bila dia memeluk Islam, dia memeluk Islam waktu umur yang muda. Kita tengok nanti umur muda. Tapi sebelum kita nak sebut yang tu, kita cerita bahawa Az-Zubair bin Awam, dia dididik oleh mak dia. Mak dia ni asuh dia sungguh-sungguh. Safiyah, makcik Nabi. Safiyah ni, dia terkenal sebagai seorang wanita yang berpelajaran. Orang cerdik lah. Ahli syair. Kan? Memang syairah, orang yang pandai bersyair daripada kalangan orang Arab. Dan dia didik anak dia Az-Zubair Al-Awam cukup tegas, cukup keras. Mainan Az-Zubair waktu kecil ni, mainan dia adalah busur panah. Dia apa? Dia bagi tajam busur panah itu. Main dengan pisau. Itu benda biasa yang dia main. Sebahagian kata dia main juga main tuju dekat dinding dengan pisau. Kita hari ni sebut dart lah, main dart lah tu kan. Itu mainan biasa dia. Kita budak-budak kecil mana kita bagi main. Kalau kata ada pisau, kita tak bagi budak kecil main pisau. Satgi dia melukakan tubuh badan dia. Tetapi Az-Zubair bin Al-Awwam, dia dibagi benda tu kepada oleh mak dia. Mak dia bagi. Dan bila dia buat salah, mak dia pukul dia. Bukan pukul biasa-biasa. Pukul sungguh. Sampai pakcik kepada Az-Zubair, namanya Naufal. Naufal, bila dia pergi tengok bagaimana Safiyah pukul anak dia Az-Zubair ni, dia kata, hang ni pukul anak. Bukan pukul macam seorang mak pukul anak ni. Tapi pukul disebabkan benci. Sampai Safiyah tak heran lah. Tak kata apa. Tapi sampai cerita tu sampai kepada ketua kabilah dan sebagainya, dia terpaksa menjawab. Dia kata, kalau siapa yang kata aku pukul dia atas sebab aku benci dia, aku tak suka dia, kawan tu pembohong. Yang cerita tu pembohong. Yang sebenarnya adalah aku mendidik dia supaya dia menjadi seorang lelaki yang sebenar. Dia menjadi panglima di barisan pertama.
Ini Safiyah. Bukan main-main. Dia didik anak dia ada gambaran dah masa depan anak aku ni nak jadi apa ni. Orang yang duduk paling depan dalam medan perang. Maksudnya apa? Kalau orang lain tak mati dulu, tak mati lagi, dia mati dulu. Tak kisah mak mati. Ini Az-Zubair disiapkan oleh Safiyah. Bahkan kita tengok bagaimana keadaan Az-Zubair yang diimpikan oleh Safiyah ni di dalam setiap perang yang dihadiri oleh Nabi SAW, pastinya akan ada Az-Zubair. Waktu di Madinah, Nabi SAW persaudarakan di antara Talhah dan juga Zubair. Talhah dah habis semalam cerita. Dan sebahagian cerita Talhah mesti ada cerita Az-Zubair. Semalam Ustaz ada cerita, kan? Ustaz cerita berkaitan Talhah, dan cerita Talhah juga ada cerita tentang Az-Zubair semalam. Jadi yang ni kita masuk Az-Zubair. Tapi bab cerita mati saya tak masuk dah lah, sebab semalam cerita yang sama. Tapi cuma begitu keadaannya. Dia ini, apa yang digambarkan oleh mak dia jadi betul. Di dalam peperangan Nabi mesti ada Az-Zubair. Dan Az-Zubair dalam perang Badar, di dalam perang Uhud, dia duduk dalam barisan depan di sebelah kiri bersama dengan Miqdad bin Aswad. Dua-dua orang ini adalah orang Mekah. Diberikan tanggungjawab untuk berhadapan dengan the undefeated warrior. Berhadapan dengan satu pahlawan yang tak pernah kalah, Khalid bin Al-Walid. Dia kena menghadapi Khalid bin Al-Walid. Kawan ni, waktu dia perang tu, waktu dekat Uhud tu, sebahagian kata umur dia baru 18 tahun. Oh, hebat ni. Ini yang disebut sebagai namanya Az-Zubair bin Al-Awwam. Dia masuk Islam muda, umur dia 8 tahun. Dia termasuk dalam kalangan orang yang mula-mula memeluk Islam. Bahkan sebahagian perawi sirah menyatakan bahawa dia adalah orang yang keempat ataupun orang yang kelima setelah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, dia orang yang keempat ataupun orang yang kelima. Muda sungguh dia, umur 8 tahun. Dia masuk Islam dulu sebelum mak dia. Mak dia kemudian, mak dia pada tahun ketiga Nabi dilantik sebagai Rasul. Waktu tu Nabi berdiri di atas bukit Safa. Ya Sabahah, Nabi kata. Satu seruan yang kata, weh dengar ni. Macam itulah bahasa kita. Dia bukan maksud wahai saudaraku. Perkataan Ya Sabahah adalah satu perkataan yang dilantunkan untuk nak bagi tahu benda penting. Ya Sabahah. Nabi bangkit. Lepas tu orang tanya, ni siapa dia ni yang duk sebut ni? Panggil tempik macam tu. Muhammad. Orang datang ramai. Antara perkara yang Nabi sebut dekat situ adalah dia dakwah kepada ahli keluarganya. Ya Safiyah bintu Khuwailid. Ya Safiyah bintu Abdul Muttalib. Wahai Safiyah, makcik aku. Wahai anak aku Fatimah, peluklah Islam. Aku tak boleh nak buat apa. Aku tak boleh nak bagi apa, melainkan kamu tertanggung di atas sisi Allah. Memeluklah Islam. Safiyah memeluk Islam. Tapi lewat sikit lah, tak lewat sangat. Lewat sikit. Tetapi Az-Zubair anaknya memeluk Islam lebih awal. Umur 8 tahun dah memeluk Islam. Ketika lebih kurang tahun ke-5 atau tahun ke-7, ini disebut sebagai tahun yang paling perit dalam kehidupan umat Islam. Tahun ke-5, tahun ke-7, ini paling perit. Sehingga berlaku peristiwa penting pada bulan Rejab tahun ke-5, iaitu hijrah ke Habasyah. Disebabkan apa berlakunya hijrah itu? Disebabkan begitu perit azab, siksaan yang dikenakan kepada umat Islam. Sakit sungguh. Bahkan Az-Zubair, walaupun dia ni orang Quraisy, daripada keluarga yang bagus, dia juga tidak terlepas daripada siksaan. Tapi yang menariknya dalam cerita dia ini, yang seksa dia waktu umur 8 tahun adalah orang yang sama pi cegah mak dia waktu mak dia lebih kecil daripada tu, iaitu Naufal. Naufal itu marah kepada maknya Safiyah, kata hang ni ya Allah pi apa dia pukul anak lebih daripada bukan macam anak sendiri. Tapi bila Az-Zubair memeluk Islam, dia ni pula yang jadi kepala yang pi seksa Az-Zubair bin Al-Awwam. Macam mana dia seksa?
Dia pi ikat Az-Zubair dengan dengan daun besar, diikat. Kemudian dikelilingi Az-Zubair itu, dibakar dengan bakaran yang menyebabkan menyebabkan asap naik, sehingga sesak Az-Zubair. Zubair sesak. Bila dia sesak tu, maka pakcik dia kata, ukfu bi Rabbi Muhammad, kufurlah kamu daripada Tuhan Muhammad, adra'u ankal azab, confirm aku akan lepaskan kau daripada siksaan ni. Tapi apa yang kata Zubair? La a'udu lil kufri abada, tobat aku tak akan ikut, akan balik kepada kafir sampai bila-bila. Ini yang dikatakan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam. Kita baca tadi, kan? Kita baca surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Tapi bagaimana kita menghiasi diri kita dengan hal berkenaan? Bahkan bukan setakat azab dikenakan kepada dia, dia terus tegas, kental di dalam dakwah, di dalam agama. Tetapi cinta dia daripada kecil lagi. Kita tahu bahawa Az-Zubair adalah orang yang pertama mengangkat pedang untuk mempertahankan Nabi. Ada satu kisah yang mana pada satu waktu itu di Mekah, bukan di Madinah, di Mekah, waktu tahun ke-5 hingga tahun ke-7, lebih kurang pada waktu itu, dikatakan Az-Zubair dia dengar bahawa Rasulullah mati, kena bunuh. Kawan geram pergi ambil pedang, dia pusing Mekah, dia keliling Mekah dengan bawa pedang dia tu. Lepas tu dia nampak Nabi hidup lagi, eloklah. Dia pun Nabi pun nampak dah. Nabi tanya kepada Az-Zubair, malaka ya Zubair, hang ni pasal apa Zubair? Kan? Lepas tu dia kata, sami'tu annaka qad qutil, aku dengar hang dah mati, hang kena bunuh. Lalu dia kata, fama kunta sani'an, habis itu kalaulah betul aku kena bunuh, hang nak buat apa? Dia kata, aku akan pergi kepada setiap orang Mekah, aku akan bunuh dia semua. Lalu Nabi tahu ini orang yang betul-betul bersemangat, sangat cinta kepada Nabi SAW. Nabi doakan dia dengan kebaikan dan doakan kepada pedang dia. Jika dia menggunakan pedang itu di dalam perang, maka dia akan menang, dia akan berjaya. Itu doa Nabi SAW kepada dia. Jadi kita tahu Az-Zubair yang kecil ni dah sayang sungguh kepada Nabi. Jadi tak heranlah bila kita dengar cerita bahawa Abu Sufyan sebelum dia bunuh Zaid ibn Dathinah, dia tawarkan kepada Zaid ibn Dathinah untuk balik kepada rumah dia dan biarkan Muhammad dipancung. Zaid ibn Dathinah kata, aku tak mau. Muhammad kalau kena duri pun aku dah tak suka, ini aku nak bagi dia kena bunuh, lagi aku tak mau. Abu Sufyan kata apa? Abu Sufyan kata, aku tak pernah jumpa manusia yang sayang kepada manusia yang lain lebih daripada sahabat Muhammad kepada Muhammad. Ini dia. Ini sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Ini dia Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi bila tahun ke-5 atau tahun ke-7 itu, dalam antara berkenaan berlaku siksaan yang sangat berat, maka berlakulah hijrah. Hijrah kali pertama dan hijrah kali kedua adalah ke Habasyah. Orang yang ataupun kumpulan yang pertama berhijrah, 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan, dan dipimpin oleh Uthman bin Affan. Dia pergi ke Habasyah atas pelan yang dibuat oleh Nabi SAW. Maka mereka pergi pada bulan Rejab tahun ke-5. Bulan Rejab tahun ke-5 pergi. Jadi Az-Zubair termasuk dalam kumpulan berkenaan. Rejab, Sya'ban, Ramadan, kan? Masuk bulan Ramadan tahun tu, dapat satu cerita, apa orang putih sebut apa? Hoax. H-O-A-X sebenarnya. Bunyi apa? Hoax yang punya. Kan? Cerita tak betul. Dengar kata orang di Mekah semua jadi Islam dah. Dapat cerita tak betul. Yang cerita betulnya apa? Cerita betulnya pada bulan berkenaan, bulan Ramadan tahun ke-5 tu,
kali pertama Nabi boleh baca Quran surah An-Najmu secara penuh tanpa gangguan daripada kalangan orang Quraisy. Dan Nabi baca kepada orang-orang besar Quraisy. Tapi orang yang geng-geng melawan Nabi tak ada lah. Abu Lahab, Abu Jahal tu memang tak ada lah. Jadi bila mereka tak ada kat situ, Nabi boleh sebutkan tentang, bacakan ayat Al-Quran dan mereka dengar semua. Sehingga di dalam buku-buku sirah, termasuk di dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum, di antara the best buku sirah yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Barakpuri, menggambarkan peristiwa itu. Nabi baca surah An-Najmu itu, orang Quraisy yang dengar tak tertahan, sehingga hujung ayat berkenaan menyebutkan tentang ibadat kepada Tuhan. Nabi sujud dan mereka juga semua sujud. Cerita sujud tu betul. Tapi kemudian balik, tak buat apa, tak ikut Muhammad, tak halang Muhammad. Tak tahu nak kata apa. Tiba Abu Lahab, dia pergi suntik lah. Takkan hampa ni dah termakan, terhasut dengan kata-kata Muhammad. Jadi tak jadi ya. Cerita yang tak masuk Islam lah. Tapi cuma cerita sujud tu betul. Jadi orang yang dekat Habasyah, mereka ingat dah menang. Bila dah menang, mereka nak sertai umat Islam, mereka baliklah. Sampai tengah jalan baru tahu cerita tak betul. Sebahagian masuk, sebahagian patah balik. Dan kali kedua ni Nabi kata, pada bulan Syawal tahun berkenaan, Nabi kata pergi balik sekali lagi. Dan ketua mereka pada ketika itu adalah Ja'far bin Abu Talib. Tapi ramai lagi pada waktu tu. Yang kali ini pula 83 orang campur dengan 18 ataupun 19 orang perempuan. Jadi ramai kali kedua ni. Dan Az-Zubair termasuk daripada kalangan yang ni. Dia pergi ke Habasyah, duduk di sana, dan sebahagian kata dia kahwin dengan Asma waktu duduk dekat situ lah. Dalam awal umur dia, dalam umur 15-16 begitu. Dia kahwin awal dengan Asma. Sebahagian kata begitu. Tapi bila dia tahu bahawa Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dia turut pergi berhijrah ke Nabi SAW, sehingga dia menghadiri semua peperangan yang dihadiri oleh Nabi sampai Nabi wafat. Nabi wafat, dia tak syahid lagi. Setelah itu baru dia syahid. Apakah kita sebut syahid tadi? Sebab apa? Sebab dia ni memang cinta kepada syahid. Sehingga dia kata Talhah bin Ubaidillah, cerita dia semalam kan? Cerita semalam kena capture sebab mereka ni dipersaudarakan oleh Nabi SAW, perjuangan bersama-sama dan mati juga pada waktu yang sama. Tapi cumanya dia kata, aku dengar orang kata bahawa Talhah bagi nama anak dia dengan nama Nabi-Nabi. Dia bagi nama anak dia dengan nama Nabi-Nabi. Tapi hampa tak tahu ke bahawa Nabi-Nabi ni dia pibuh nama pun, lepas tu takkan ada Nabi baru lepas Nabi Muhammad. Tapi aku bagi nama anak-anak aku dengan nama-nama syuhada. Moga-moga mereka nanti menjadi syuhada. Siapa nama anak dia? Anak dia kahwin 4 orang. 4 orang kuota penuh. Kan? Anak 4 orang kuota penuh. Yang pertama nama anak dia Abdullah. Daripada siapa? Abdullah ibn Jahsh. Dia ni syahid dalam perang Uhud. Al-Munzir, daripada nama Al-Munzir bin Amru. Dia ini mati, dia ini syahid di dalam bukan perang tau. Dalam peristiwa Bi'rul Ma'unah. Bi'rul Ma'unah ni bukan perang. Bi'rul Ma'unah ni cerita orang Islam kena tipu. Dapat daripada seorang lelaki bernama Amru. Dia ni kata, dia ni didakwah oleh Rasulullah SAW untuk memeluk Islam, tapi dia tak memeluk Islam. Tapi dia kata, kalau hang bawa, wahai Muhammad, kalau kamu bawa kumpulan kamu pergi kepada Najd, pergi dekat Najd, satu wilayah daripada wilayah hari ini kita kata satu wilayah di Arab Saudi tu, pergi dekat wilayah berkenaan, kemungkinan mereka boleh memeluk Islam. Sampai saja dekat Najd, sampai dekat Najd, hampirlah dekat kawasan kabilah tempat Imam Asy-Syafi'i belajar bahasa Arab. Tapi ada satu bani dekat situ, Bani Lihyan. Ada satu Bani Lihyan. Tiba-tiba Bani Lihyan datang ramai-ramai nak bunuh mereka. Berapa orang yang Nabi utuskan tu? 40 orang.
40 orang the best daripada kalangan orang Islam daripada sudut ilmu untuk nak pergi dakwah. Tapi 40 itu semua kena bunuh. Kecuali seorang lah, ada ceritanya yang panjang. Tapi salah seorang yang terbunuh adalah Munzir bin Amru. Syahid. Urwah bin Mas'ud. Dia ni dapat dakwah Nabi di Madinah. Tapi kemudian dia sayang dekat adik-beradik dia dekat Taif. Tempat yang Nabi kena baling batu. Tapi Taif lah ni syok, tanya Ustaz minta kan. Tapi cuma begitu keadaan dia. Dia balik ke kampung dia nak dakwah, tiba-tiba dia kena bunuh dengan kaum dia. Syahid. Urwah bin Mas'ud. Hamzah, nama anak kepada Az-Zubair, seorangnya nama Hamzah, merujuk kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, ponakan Nabi yang mati dalam perang Uhud. Ja'far, bagi nama Ja'far bin Abu Talib, syahid dalam perang Mu'tah yang kita tahu. Ja'far At-Tayyar, Ja'far. Kemudian ada Mus'ab bin Umair, syahid dalam perang Uhud, Mus'ab. Kemudian Ubaidah bin Al-Harith, syahid dalam perang Badar. Khalid bin Sa'id, dia syahid dalam perang pada zaman Abu Bakar. Nama perang tu Marjus Safar. Tak apa, yang tu kemudian lah, tapi cuma saya nak sebut dia ni syahid. Kemudian Amru, nama anak Az-Zubair, salah seorangnya adalah Amru, iaitu Amru bin Sa'id bin Al-As. Ni syahid dalam perang Yarmouk. Anak dia semua yang nama background syahid saja. Kan? Kita bagi nama anak syahid. Kita tak tahu, kadang-kadang kita buah nama anak kita macam-macam pelik, campur nama orang putih, campur dengan orang Melayu, campur orang Siam. Jadi macam-macam. Kan? Tapi yang ni, bila dia bagi nama, dia tak kisah sangat dengan maksud. Kita kadang nak bagi maksud pelik-pelik, pergi campur ini, campur itu, campur yang tu. Jadi macam-macam. Lepas tu pergi suka sendiri bagi nama tu. Maksudnya sekian-sekian. Tapi ini bagi kepada tokoh. Nama tokoh. Yang mana tokoh ini akhirnya, dia mendoakan semoga anak dia jadi seperti tokoh tu. Dia pun nampak. Dia digelar, nak ringkas, dia digelar sebagai Hawari Nabi SAW. Nabi, sebab apa dia nama Hawari? Perang Badar. Dalam perang Badar ada seorang lelaki nama Talhah, macam nama kawan dia. Tapi yang ni bukan Talhah bin Ubaidillah. Yang ni nama Talhah bin Abi Talhah. Dia ni orang panggil Kibash Ketibah. Dia ni kita kata apa dia? Orang yang paling hebat dalam kumpulan tu, kan? Dalam kumpulan perang tu dia paling hebat dan orang semua takut kepada dia. Talhah bin Abi Talhah, dia naik kuda dia, sebagian kata bukan kuda, unta. Dia naik unta dia, sebagian kata unta dia unta hitam. Dia pergi dekat barisan umat Islam yang berapa jemput ya, 300 lebih tu, jemput saja. Dia pergi dekat depan tu, dia cabar orang Islam untuk perang dengan dia, berlawan dengan dia. Biasalah kalau nak buat percikan perang mesti ada perlawanan awal dulu. Lawan dengan dia. Tak ada orang berani. Bukan sebab tak berani nak lawan, tapi orang tahu nak lawan dengan dia ni kena bagi standard lah. Kita tak mau akibat pergi, kita tahu kita punya kemampuan macam mana, pergi-pergi mati. Tak mau rugi ya. Orang tak pergi. Tapi Az-Zubair, bila Talhah bin Abu Talhah dekat saja dengan dia, kawan tu duduk atas unta, Az-Zubair pergi lompat dekat atas unta tu, dia pergi tarik Talhah jatuh ke bawah, berguling daripada di bawah, dan Az-Zubair ambil pedang dia dan dia kelar leher Talhah bin Abu Talhah. Orang terkejut tengok Az-Zubair. Lalu Nabi tengok peristiwa tu. Lalu keluar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad ni, inna likulli nabiyyin hawari wa hawari Az-Zubair. Setiap nabi ada hawari dia, orang yang setia dengan dia, orang kanan dia. Dan orang kanan aku adalah Az-Zubair. Az-Zubair. Yang ni, tu sampai cerita tu. Banyaklah cerita dia. Dan akhirnya dia syahid. Syahid macam mana? Cerita semalam lah. Tak masuk cerita hari ni lah. Cukup cerita semalam. Cerita semalam dia syahid
bersama dengan kawan dia Talha bin Ubaidah di dalam perang Yaman. Dan dia tinggalkan anak-anak dia dengan banyak harta. Dan harta dia ni dia memang tak berkira sungguh. Syahid dia di dalam perang disebabkan menjual dirinya. Syahidnya dia juga dengan meninggalkan harta-hartanya. Kan? Dia tinggalkan harta-hartanya yang sehingga saya sebut tadi lebih kurang 1.200.000 1.200.000 dinar. Banyak ni. Dan dia ni setiap malam dia punya perangai dia akan keluar bawa duit banyak. Lepas tu dia akan bagi dan dia balik rumah tak ada duit. Balik rumah tak ada duit. Memang dia sangat pemurah. Sangat pemurah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Ini ringkasan cerita Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang mana dia telah jual dirinya dan juga hartanya ke jalan Allah. Dia tahu yang mana yang disukai oleh Allah. Dia tahu apakah matlamat di dalam hidupnya. Yang mana Allah Ta'ala sebut, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau benar kamu cintakan Allah, ikut Nabi SAW, Allah akan sayang kamu. Apa benda dalam dunia ni yang kita nak sungguh-sungguh, melainkan Allah sayang kita. Allah sayang kita. Kita sayang Allah, benda biasa. Allah Ta'ala bagi kita makan, Allah Ta'ala Allah Ta'ala bagi kita isteri, Allah Ta'ala bagi kita pasangan kita, Allah Ta'ala bagi kita anak-anak kita, Allah Ta'ala bagi kereta kat kita, Allah Ta'ala bagi tempat tidur kepada kita. Kita sayang Allah, benda biasa. Benda pelik kalau kita tak sayang Allah. Tapi yang ni, Allah sayang kita. Allah redha kepada kita. Yang ni yang dikejar oleh Az-Zubair bin Al-Awwam. Walaupun dalam hidupnya dia disebutkan bahawa akan masuk ke dalam syurga. Yang kita tahu dia salah seorang daripada 10 orang para sahabat yang disebut sebagai Al-Mubashshiruna bil Jannah, diberikan berita gembira dengan syurga. Pun begitu setelah kewafatan Nabi, dia teruskan perjuangan. Teruskan perjuangan menyebarkan dakwah Nabi SAW atas cinta dia kepada agama. Bagaimana cinta kita kepada agama kita? Apa yang kita dah buat untuk agama kita? Orang kalau tentera 30 tahun, 40 tahun, dia boleh cerita tentang kehebatan tentera tu. Dia boleh cerita satu-satu tempat, departmen ni, dia boleh tahu. Cerita tentang senapang tak habis. Dia tahu sungguh. Tapi bagaimana pula kita dengan agama kita? Sebab kita akhirnya kita akan balik bertemu dengan Allah Ta'ala. Tilka ummatun qad khalat. Yang kita duk pergi cerita ni, cerita orang dulu-dulu. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat. Walakum ma kasabtum. Depa punya. Bagi kamu apa yang kamu lakukan. Mereka tidak akan ditanya tentang apa benda yang kamu buat. Dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka buat. Kamu akan ditanya tentang diri kamu sendiri. Moga-moga Allah Ta'ala bagi Ramadan kita kali ini dan habis dah ni. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang salih. Allah Ta'ala terima semua amalan kita. Allah Ta'ala jadikan kita teguh di dalam mengambil hari-hari, kelebihan hari-hari di dalam bulan Ramadan ni. Kita tak mahu jadi satu kumpulan yang bulan Ramadan, hujung bulan Ramadan sungguh bergembira dengan kehilangan Ramadan ini. Tetapi kita nak pastikan setiap detik di dalam Ramadan ini begitu berharga. Moga-moga Allah Ta'ala terima iktikaf kita. Moga-moga Allah Ta'ala terima seluruh ibadat kita. Akhirnya kita jadi orang-orang yang saleh. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, Allah Ta'ala terima semua amalan kita. Ada dalam live kita ni pun. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita, makbulkan segala hajat kita, jadikan kita orang yang baik. Hidup dalam keadaan beriman bersama dengan orang yang beriman, mati kita dalam keadaan iman, dibangkitkan dalam kumpulan orang-orang yang beriman, akhirnya kita berada dalam syurga yang kita idam-idamkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.